perang untuk tukar kerajaan ni untuk selamatkan siapa? Kononnya rakyat tak puas hati kerana kenaikan barang. Oleh itu kerajaan mesti ditukar. Ringgit jatuh. Oleh itu kerajaan mesti ditukar. Ekonomi meleset. Oleh itu kerajaan mesti ditukar. Isu sensitiviti agama dan perkauman berleluasa. Oleh itu kerajaan mesti ditukar. Kenapa? Harga barang semasa semua pentadbiran sebelum ini tak pernah naik ke? Ringgit tak pernah jatuh ke? Ekonomi tak pernah meleset ke? Tak ada isu yang melibatkan sensitiviti agama dan perkauman ke? Memang ada. Memang dulu pun rakyat tak puas hati. Tapi kerajaan yang memerintah masa itu ambil semua tindakan yang mereka rasa tepat untuk membetulkan keadaan. Tapi tak pernah ada ahli parlimen dahulu yang tergamak untuk membangsatkan politik negara ini dengan perbuatan menukar kerajaan sebelum pilihan raya umum. Ini terang-terang perbuatan gila kuasa untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk rakyat. Manusia yang bodoh setinggi mana pun boleh nampak perbohongan ini. Pembangkang dan mengambil kesempatan yang sewaktu dengan mereka bermati-matian untuk jatuhkan kerajaan Madani sejak ditubuhkan. Ya, sejak ditubuhkan. Malah usaha yang ditaja oleh Perikatan Nasional untuk jatuhkan PMX sudah bermula sebelum beliau angkat sumpah. Fikir sekejap. Jadi alasan nak tukar kerajaan sebab harga barang naik lah, ringgit jatuh lah, ekonomi meleset lah, banyak isu sensitiviti agama dan perkauman lah. Ini semua mengarut belaka. Malangnya, Perikatan Nasional yang terdiri daripada ramai pemimpin yang duduk dalam kerajaan dulu, tanpa rasa segan silu, tanpa rasa bersalah, memulakan satu kecelakaan tebuk atap yang bawa malapetaka dan porak-peranda yang menggugat kestabilan politik dalam negara kita. Fikir sekejap. Hujah mereka adalah Perlembagaan Malaysia tidak halang tindakan mereka. Itu premis mereka. Ya, betul. Mereka rujuk kepada Perlembagaan Malaysia. Tapi kalau kita lihat, golongan yang melaungkan supaya bukan Melayu Islam jadi Perdana Menteri Malaysia juga rujuk kepada Perlembagaan Malaysia. Walaupun itu satu cadangan yang tidak praktikal dan tidak peduli pasal keharmonian dan hubungan antara kaum di negara ini. Kawan-kawan, tolong ambil perhatian. Merujuk kepada Perlembagaan Malaysia untuk menjustifikasikan sesuatu tindakan tanpa mengira akibat kepada masyarakat daripada tindakan tersebut, itu adalah tindakan yang tak bertanggungjawab. It is so bloody irresponsible and selfish. Manusia yang tergamak buat benda macam ni ialah manusia yang gila kuasa, pentingkan diri sendiri, tak peduli langsung pasal rakyat. Fikir sekejap. Mesej untuk anak-anak muda. Kamu mewarisi satu negara yang baik sebab tak pernah ada suasana politik yang tidak stabil seperti yang kamu saksikan sejak tahun 2020. Anak-anak muda perlu menentang perbuatan tebuk atap yang disedapkan oleh Perikatan Nasional. Ingat, kalau tebuk atap ni menjadi satu budaya, kamu tidak akan dapat mewariskan sebuah negara yang baik seperti yang kamu enjoy sekarang ni. Bila tebuk atap jadi satu budaya, kita tidak akan ada mana-mana kerajaan yang stabil. Sebab yang kena tebuk akan selalu cari jalan untuk tebuk balik. Dan benda ini akan berterusan. Kau tebuk atap aku mesti tebuk atap kau. Hey, it's a stupid game lah. Yang jadi mangsa siapa? Rakyat lah. Termasuk penjilat dan pentaksub tegar semua parti politik. Kamu tidak terkecuali. Kalau ekonomi jahanam, kamu pun sama-sama kena. Sebab kestabilan politik merupakan satu asas untuk membina ekonomi negara. Kalau ada manusia di bumi Malaysia, tak kira dia siapa, buat sesuatu yang boleh menjahanamkan ekonomi Malaysia dan boleh mengakibatkan rakyat merempat,
Kita semua perlu menentang mereka sebulat suara. Tak kira parti mana. Fikir sekejap. Bodoh kalau sokong mana-mana parti untuk tubuh kerajaan tebuk atap dengan jatuhkan PMX semata-mata untuk lindung puak-puak yang terpalit dengan rasuah. Ingat, puak-puak yang terancam ini sekarang tengah melipat gandakan usaha mereka sebelum Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor mengambil alih tugas yang di-Pertuan Agong. Mereka takut mimpi geri mereka akan menjadi nyata. Baginda Sultan Johor Disember lalu ada berkata, saya akan buru semua orang yang korup. Ada faham? Perasuah-perasuah sekalian, bersedialah untuk diburu. Mungkin ada yang kena heart attack selepas 31 Januari nanti. Cuba bayangkan apa yang berlaku dalam kepala perasuah-perasuah ini. Anwar tak boleh dibeli. Dia tak akan tolong aku. Dia anti rasuah. Sultan Johor pula baik dengan Anwar. Baginda pun nak buru semua perasuah. Ini tag team yang paling bahaya. Jadi, matilah aku kalau tak jatuhkan Anwar dengan apa cara pun. Fikir sekejap. Ini sebenarnya yang mereka takut dan tengah buat sprint dengan macam-macam fitnah terhadap PMX sebab masa dah terlalu singkat sebelum mereka kena kau-kau. Kalau kamu bukan perasuah, kamu tak perlu risau. Walaupun langkah Dubai ini mustahil untuk berjaya, tapi pada hakikatnya tim tebuk atap sendiri mengaku bahawa mereka tidak akan berhenti mencuba. Baiklah, saya tutup episod ini dengan kata-kata Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor mengenai ahli parlimen. Kepentingan 33 juta rakyat akan jadi keutamaan saya, bukan 222 wakil rakyat. Jumpa dalam episod kedua. Fikir sekejap. Assalamualaikum dan salam sejahtera.